Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Sebelum aku start, aku nak minta maaf sebab lama sangat menyepi. Aku busy sikit dengan kerepek Hasan ni ha. Nak promote sikit kepada sesiapa yang nak beli kerepek pisang ni, korang boleh WhatsApp aku. Link aku ada letak dekat description kat bawah. Okey, jom kita bercerita kali ni tentang kehebatan 3 Sultan Kerajaan Aceh. Sejak Portugis dah tawan Melaka, ramai pedagang Islam yang lari dan cari alternatif lain untuk berniaga. Secara kebetulan, ramai yang pilih untuk berniaga kat Aceh yang masa tu kerajaan kecil je. Dalam masa yang sama, Panglima Perang Kerajaan Islam Aceh yang bernama Ali Mughayat Shah, anak Sultan Alauddin Syamsu Shah, yang risau Portugis dah mula conquer satu-satu kerajaan Islam kat Sumatera dengan cara divide and conquer. Baginda pun desak ayandanya untuk bagi kepimpinan negara kepada baginda sebab Sultan Alauddin pun dah tua. Pada tahun 1514, Sultan Ali Mughayat Shah pun ditabalkan menjadi sultan dengan prinsip siapa kuat hidup, siapa lemah tenggelam. Pada tahun 1521, baginda isytiharkan penubuhan Kesultanan Islam Aceh Darussalam dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil macam kerajaan Pidi, Daya, Pasai, Tamian, Perak, Samudra Pasai dengan Aru. Kerajaan baru ni berpusat kat Bandar Aceh dan fokus pada 4 prinsip pemerintahan. Membuat undang-undang yang baik dan teratur, eratkan hubungan politik luar negara, memperkuatkan ketenteraan dan ekonomi yang kukuh. Sejak kerajaan ni fokus pada 4 prinsip ni, Kesultanan Aceh Darussalam mula dikenali sebagai Daulat Islamiah yang cemerlang sehingga masuk dalam kumpulan 5 besar Islam. 5 besar Islam ni group of kuasa besar Islam yang power kat dunia. Selain daripada Kesultanan Aceh, ada Khilafah Uthmaniyah, Kesultanan Maghribi, Kerajaan Islam Isfahan dan Kerajaan Islam Agra. Disebabkan tu, Kerajaan Aceh dianggap menggantikan Kerajaan Melaka sebagai Kerajaan Islam and start sinilah Kerajaan Aceh jadi musuh ketat Portugis. Sayangnya, Sultan Ali Mughayat Shah tak hidup lama untuk membangunkan Kerajaan Baginda and mangkat pada tahun 1530. Kerajaan Islam Aceh diteruskan oleh anak andanya Sultan Alauddin Yayat Shah Al-Qahar yang fokus untuk bina strong army and relationship dengan kerajaan luar. Baginda hantar utusan kepada Sultan Salim II, Khalifah Uthmaniyah, dan baginda dapat bantuan 40 panglima handal Turki yang dihantar ke Aceh untuk ajar tentera Aceh teknik perang. Pada tahun 1545, baginda hantar lagi utusan ke Turki dan kali ni dapat bantuan senjata and almost 300 orang pakar engineering, military, ekonomi and undang-undang negara. Lagi mantap lah kerajaan Aceh masa ni. Semua sudut dia dah kukuhkan. Seterusnya, seorang lagi pemerintah Aceh yang famous and dianggap sultan paling hebat dan agung pada zamannya, iaitu Sultan Iskandar Muda. Kenapa sultan paling hebat? Bulan Jun 1606, armada Portugis attack Aceh. Beliau masa tu muda remaja lagi, minta izin ke ayahanda saudaranya Sultan Ali Riyayat Shah untuk lead tentera Aceh fight dengan Portugis. Beliau start dengan bawa lari senjata Portugis dulu sebelum attack. Nampak tak pandai dia kat situ? Lepas tu beliau attack guna tentera gajah sampai Portugis terpaksa lari daripada Aceh. Disebabkan beliau ni dah power dari remaja lagi, beliau dikenali sebagai perkasa alam. Remaja lagi tau. Kau remaja buat apa? Merempit, sweet-sweet ngawet. Lepas dah ditabalkan untuk menjadi Sultan Aceh, baginda makin rancak attack Portugis kat Melaka yang membuatkan Portugis menyirap dengan Aceh ni. Baginda start pada tahun 1615 dengan hantar tentera pergi attack Melaka, tapi fail. Baginda repeat balik. Wah cakap wah repeat, wah mesti repeat bro. Baginda repeat balik pada tahun 1629 and kali ni baginda sendiri turun and lead askar dia. And beberapa orang besar macam Ketua Hakim Sheikh Syamsuddin pun join sekali. Dalam perjalanan ke Melaka tu, salah seorang menantu baginda belot. Disebabkan benda ni, orang-orang besar Aceh nasihatkan baginda jangan join and patah balik Aceh sebab risau keselamatan baginda. Angkatan perang Aceh ada 20,000 orang and 236 kapal perang. And diorang ni bijak, diorang buat 2 grup. Satu attack darat, satu attack laut. Diorang attack dari Tengkera, Kampung Jawa, Bandar Hilir and tebing Sungai Punggur. Portugis yang buat kubu kat Bukit Cina and Bukit Saint John lari ke Bukit Gereja Madra di Dios, tapi tak lama, 2 bulan je. Lepas tu Aceh attack lagi sampai Panglima Perang Portugis Diego Lopez de Fonseca mati kena bunuh dengan tentera Aceh. Balance Portugis tu semua lari masuk kota Formosa. Lepas tu tentera Aceh conquer satu-satu kawasan Melaka luar kubu kota Formosa. Then diorang buat benteng dari Tengkera sampai Bukit Cina. Lepas diorang dapat masuk kota Melaka melalui Bunga Raya and tepi Sungai Melaka, diorang pun kepung tentera Portugis. Tentera Aceh kepung diorang selama 5 bulan dengan harapan diorang give up and surrender. Masa ni tentera Aceh dah boleh kata 95% nak menang dah. Tapi sayangnya berita ni sampai ke Goa sebab ada tentera Aceh yang belot jadi baruah Portugis. Portugis kat Goa pun apa lagi, hantar banyak gila tentera untuk backup tentera diorang kat Melaka and akhirnya tentera Aceh kalah teruk. 19,000 orang tentera Aceh syahid kat bumi Melaka, antaranya Ketua Hakim Aceh Sheikh Syamsuddin. Disebabkan kekalahan yang teruk ni, Aceh dah tak mampu lagi nak attack Melaka. Tapi disebabkan
disebabkan serangan Aceh ni, Portugis rugi besar and dikatakan hampir muflis. And disebabkan diorang rugi besar, diorang fail nak jadi kuasa besar dunia and diorang makin lemah kat Nusantara. Last sekali Portugis dapat bertahan kat Melaka sehingga tahun 1941 je. Macam tu lah kisahnya 3 orang tokoh kerajaan Aceh yang berusaha tolong Melaka, iaitu Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar dan Sultan Iskandar Muda yang berjihad menentang Portugis. Walaupun usaha diorang fail, tapi sangat memberi kesan kat Portugis sampai rugi besar. Kasih ingat sikit kat Portugis yang walaupun diorang dah pegang Melaka, tak mampu downkan kerajaan Islam lain untuk mempertahankan kuasa Islam kat Nusantara ni. Baru diorang tahu yang semangat jihad tentera Islam yang setia pada agama and tak takut mati punya. Okeylah, sampai situ je cerita aku hari ni. Semoga memberikan manfaat kepada korang semua. So jangan lupa dapatkan keripik aku ni. Next time bolehlah aku kunyah keripik sambil layan aku membebel. Okeylah, jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Melaka bersejarah.